Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ni kita sambung topik minggu lepas, graf laju masa juga. Tapi minggu ni kita akan masuklah untuk cari benda-benda lain pula. Okey. So, dalam graf laju masa ni, kebiasaannya soalan akan tanya tentang jarak, laju, masa dan pecutan. Empat benda ni korang kena tahu macam mana nak cari. Okey, kalau nak cari jarak, yang ni kita dah belajar minggu lepas. Minggu lepas ingat kita bahas tentang topik jarak sahaja. Okey, kalau nak cari jarak, ingat lagi tak macam mana? Kita hanya perlu cari luas bawah graf. Ingat ini untuk graf laju masa sahaja. Jarak dia luas bawah graf. Kita belajar berapa bentuk minggu lepas luas bawah graf? Ada 3 bentuk. Segitiga, segi empat dan trapezium. Okey. Ini kalau tak ingat boleh refer balik video minggu lepas. Okey. So untuk jarak kita dah settle. So minggu ni kita akan masuk macam mana nak cari laju, masa dan pecutan. Okey. Untuk laju dan masa sangat senang sebab kita tak perlukan apa-apa formula. Kenapa? Sebab ini adalah graf laju masa. Maksudnya kat sini dah ada laju, kat sini dah ada masa. So memang tak ada formula, kita akan tengok graf saja. Contohnya kalau soalan minta laju, kat mana kita nak tengok? Kita tengok saja dekat paksi laju ni. Contoh, berapakah laju pada titik A? V1. Kelajuan pada titik C, V2. Tengok saja. Laju tengok saja kat sini. And then kalau dia minta masa. Okey, katakanlah ini adalah kelajuan satu zarah. Soalan tanya, berapakah tempoh masa zarah ini bergerak dengan kelajuan seragam? Apa maksud kelajuan seragam? Maksud dia, kelajuan yang sama. So kat sini kelajuan dia sama ke? Kat sini kelajuan dia meningkat. Ini rendah kan, lepas tu dia meningkat. Kat sini pun daripada V1 dia meningkat kepada V2. So kat sini kelajuan dia seragam, V1. Katakanlah kat sini kelajuan dia adalah 10 meter per second. So kat sini 10 meter per second, sini pun 10 meter per second. So kat sini seragam. Itu maksud dia seragam. Okey. So berapa tempoh masa dia? Tempoh masa dia, so dari A sampai B, kita ambil kat sini lah, daripada T1 hingga T2. Contohnya lah, kat sini kan masa dia kosong, kat sini masa dia 2 second, kat sini masa dia 5 second. So, berapa tempoh masa antara 2 second hingga 5 second? So, kita tolak je lah. 5 second minus 2 second, so akan jadi 3 second. So kat sini tempoh masa yang dia ambil adalah 3 second. Okey, itu kalau ditanya tentang masa. Laju tengok kat graf laju, paksi laju, masa tengok dekat paksi masa. Okey, and then kalau soalan tanya tentang pecutan, macam mana nak cari pecutan? Kita pakai formula ni. Kalau minta pecutan ataupun acceleration, kita pakai formula ni. Laju akhir tolak laju awal bahagi dengan masa akhir tolak masa awal. Ataupun nak senang cerita, formula dia adalah ni lah, apa ni? Laju bahagi masa. So nak cari laju, kita kena cari perubahan laju. Laju akhir tolak laju awal lah. Masa akhir tolak masa awal. Contohnya, dia minta berapakah kelajuan zarah daripada titik B. Kelajuan pula, pecutan. Berapakah pecutan zarah daripada titik B ke titik C? So macam mana nak jawab dia? Laju akhir tolak laju awal. Mana laju? Ini laju. Ini laju akhir dia kan. Okey, laju akhir dia V2. So V2, laju awal dia V1. So V2 tolak dengan V1 bahagi dengan masa akhir dia berapa? Ini akhir kan. Dia start daripada sini sampai ke sini. So ini akhir dia. Ini masa akhir dia T3. So T3 tolak dengan masa awal dia kat B kan. So kat sini T2 tolak dengan T2. Kira-kira dapatlah jawapan dia. Itulah jawapan untuk pecutan. Boleh faham? Itu formula dia. Okay, so sekarang kita akan buat exercise. Okay, ni contoh soalan. Graf menunjukkan, graf apa ni? Ni contoh soalan SPM 2012 kertas 1. Total 6 markah. Tapi ini baru soalan A lah. Ada 3 soalan A, B, C. Okay, kalau tengok graf ni, ini adalah graf laju masa untuk pergerakan suatu zarah. So, tengok contoh soalan dia. Tempoh masa dalam saat, second, zarah itu bergerak dengan laju seragam.
Okey, tadi saya dah explain kan apa maksud laju seragam, kelajuan yang sama. So kalau tengok kat sini, graf mana yang menunjukkan laju yang seragam? Maksudnya laju yang sama. Kalau tengok of course lah kat sini kan. Kat sini dia tetap laju dia sini saja. So tak ada kat sini, ini menaik, ini kelajuan dia menurun. So kat sini laju seragam. So dia minta tempoh masa zarah itu bergerak dengan laju seragam. So berapa saat dia bergerak kat sini? Dalam tempoh ni. So tengoklah kat sini start dengan kosong. So kat sini 16. Jadi berapa tempoh masa yang dia ambil untuk bergerak sepanjang ni daripada sini ke sini? 16 saat, 16 tolak kosong lah. So jawapan dia 16 saat. Okey, settle, senang sangat kan. Soalan kedua dia minta hitung kadar perubahan laju dalam meter per second square zarah itu dalam tempoh 4 saat terakhir. Dia nak kadar perubahan laju. Okey, yang pertama sekali kadar perubahan laju. Apa itu kadar perubahan laju? Kalau korang nampak laju and then korang tengok paksi laju ni, salah. Kadar perubahan laju kat sini adalah, alah tak nampak, Pecutan. So kena pakai formula pecutan. Lain kadar perubahan laju dengan laju lain. Kadar perubahan laju adalah pecutan. Kalau laju baru laju yang graf paksi tepi ni. So ingat benda ni. Kadar perubahan laju adalah pecutan. Kena pakai formula pecutan. Okey. So dia hitung pecutan. Kita kena pecutan. Zarah itu dalam tempoh 4 saat terakhir. 4 saat terakhir. So terakhir daripada sini kan, daripada belakang. So tengok kat sini, yang terakhir berapa saat yang terakhir kat sini? Saat yang terakhir adalah 30. Saat yang ke-30. So 4 saat terakhir start bila? So 30 tolak dengan 4 saat terakhir. Dapatlah 26. So 4 saat terakhir tu daripada 26 hingga ke 30. Jadi kat sini start daripada sini sampailah sini. Kita nak pecutan daripada sini sampai sini. Mana graf dia? Sini ke sini. Ini graf dia daripada atas ni ke bawah. So kita cari pecutan dia. Okey. So nak cari pecutan dia, apa formula pecutan? Pecutan sama juga dengan, okey, formula pecutan yang sebagi tadi. Laju akhir tolak laju awal. Kenapa ini laju akhir? Dah kat sini kan, ini minit ke-30. Ini saat ke-30, ini saat ke-26. So ini akhir, ini awal. So berapa laju akhir? Laju akhir dia kat sini berapa? Kosong. So kosong. Kosong tolak dengan laju awal dia berapa? Laju awal dia 28. So kosong tolak dengan 28 bahagi dengan masa. Masa akhir tolak masa awal. Masa akhir berapa masa dia? Ingat masa, tengok paksi masa kat sini. So masa dia, masa akhir dia 30. So kat sini 30 tolak dengan masa awal ini, kat titik ni berapa masa dia? 26. So 30 tolak dengan 26. Dapatlah jawapan dia negatif 28 per 30 tolak 26, 4. So negatif 28 bagi 4. Jadi jawapan dia adalah negatif 7 meter per second square. Kalau tak ingat, tengok ni. Dia dah bagi tahu meter per second square. Dia nak dalam meter per second square. So inilah jawapan dia. Okey, boleh faham Senang je kan? Okey, masuk kepada soalan yang ketiga. Yang ni tolong fokus. Yang ni maybe susah sikit. Okey, soalan dia minta hitung nilai V. Mana nilai V? Nilai V dekat sini. Dia nak nilai V. Berapakah laju dia? Dia nak laju. Jika jarak yang dilalui dalam tempoh 26 saat yang pertama ialah 560 meter. Dalam tempoh 26 saat yang pertama. So, pertama daripada sini kan sampai ke sini. So, dia nak jarak daripada sini sampai ke sini. Ialah 560. Jarak. Kat mana jarak? Kena ingat, ini graf laju masa. Okey, ambil 2 saat. Fikir, kat mana jarak dia? Saya pernah bagi tahu dalam video sebelum ni. Okey, dan so jarak dia adalah
luas bawah graf. Daripada sini sampai sini, mana graf dia? Daripada sini sampai sini. So, luas bawah graf ni adalah jarak. Ini jarak dia. Okey, katakanlah ini bentuk A, ini bentuk B. So, cari luas A, cari luas B, tambah dapatlah jarak daripada masa kosong ni sampailah 26 saat ni. Okey. Okey. Ini bentuk A, bentuk A, bentuk B, bentuk B. Bentuk A tambah bentuk B, luas bentuk A tambah luas bentuk B, semua sekali adalah 560. Ini adalah jarak dia. Okey. So, faham tak? Kenapa bentuk ni tambah bentuk ni dapat 560? Faham kan? Sebab total luas dia 560 kan, sampai ke saat yang ke-26 tu. Jadi, tengok bentuk A ni bentuk apa? Bentuk petak. So, segi 4. Kalau segi 4, formula dia adalah panjang darab lebar. Panjang darab lebar. Panjang dia V, lebar dia L. So, lebar dia 16 ni. 0 hingga 16. 16. Sorry. So, sebab tu kat sini V darab dengan 16. Panjang darab lebar. Ini untuk A punya. Okey. Untuk B pula. B bentuk apa? B bentuk trapezium. Ingat balik formula minggu lepas. Kalau trapezium, formula dia adalah 1/2 kali dengan hasil tambah 2 garis lari. Mana garis lari? Ini dengan ini. Ini garis lari dia. So, garis lari dia kat sini berapa? V tambah dengan kat sini berapa? 28. So, V tambah dengan 28. Kat sini V tambah dengan 28. Darab dengan lebar dia. Lebar dia kat mana? Kat sini. Ini berapa lebar dia? Ini 26. Ini 16. So, berapa jarak tengah-tengah ni? 26 tolaklah 16. Dapatlah 10. So, jarak tengah-tengah ni adalah 10. Jadi, darab dengan 10. 1/2 darab dengan V tambah 28 darab dengan 10. Dan dapatlah. So, ini semua adalah luas B. Dapatlah 560 meter. So, kena selesaikan yang ni. Macam mana nak selesaikan dia? V darab 16 dapat 16V. Tambah dengan, okey, 1/2 dengan 10 ni boleh potong jadi 5. So, V darab dengan 5. V ni darab dengan 5, 28 ni darab dengan 5. So, kat sini kita dapat V darab 5 dapat 5V. Tambah dengan 28 darab 5 dapat 140. Sama juga dengan 560. 16V tambah dengan 5V dapat 21V. Sama juga dengan, okey, ini tambah 140 kan? Tambah 140, pergi ke sini dia akan jadi tolak 140. 560 tolak dengan 140 akan dapat 420. So, kita nak V saja kan? Nak V saja, kita alihkan 21 ke kanan. 21 dengan V. Ini adalah operasi darab. 21 darab V. So, bila darab pergi ke kiri, dia akan jadi bahagi. So, V sama juga dengan 420 bahagi dengan 21. So, kat sini kita dapat jawapan dia 20 V. V ni adalah laju. Berapa laju dia? ms kuasa negatif 1. So, kita letak ms kuasa negatif 1. Ini jawapan dia. Okey? Boleh faham tak? Harap semua boleh faham Okey, ini rasanya ini paling mencabar lah aku dalam graf, dalam topik ni, graf laju masa dan jarak masa. Rasanya soalan ni yang paling susah sikit lah. Tapi kalau korang dah faham yang minggu lepas punya cara untuk cari jarak, iaitu kita cari luas bawah graf, rasanya tak ada masalah. Sebab sekali ikut soalan C ni, dia tentang jarak tau, iaitu luas bawah graf. Tapi dia belik-belikkan sikit. Macam kat sini, dia tak suruh kita cari direct tau, luas. Kalau cari direct senang. Cari luas ni, kita tambah, dapat jarak 560. Tapi soalan ni diputar belik sikit. Dia dah bagi jarak dia, tapi kita kena cari kat sini. Panjang darab lebar, cari panjang dia. Dan panjang dia mewakili laju. Dia minta kita cari laju. Dia bagi jarak, dia minta kita cari laju. So, dapat diputar belik soalan. So, biasakan buat soalan macam ni. Tolong fahamkan yang ni. Kalau tak faham, boleh PM saya lepas ni. Sebab soalan yang saya akan bagi lepas ni pun lebih kurang macam ni. Ada soalan macam ni. Okay? So, sampai sini saja kelas kita hari ni. Harap korang boleh faham. Okay, itu saja. Okay, bye-bye semua. Assalamualaikum.